takdir yang Allah berikan kepada engkau untuk hidup senang, itu takdir daripada Allah. Kalau orang bagi kau takdir untuk tak hidup senang, kau boleh ada banyak duit pun, tapi belum tentu kau bahagia. Kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan BHTV Uppercase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton kapsul hiburan BHTV Uppercase. Bersama dengan saya Farihat Syalam Mahmud atau Bobo. Dan minggu ini saya berada di kedai serbaneka milik pengarah terkenal Erma Fatimah, iaitu Mak Chun Mat. Dan kerana pada hari ini Erma bersama dengan beberapa orang artis telah bermurah hati untuk memberi bantuan kepada pelakon dan juga petugas produksi yang terkesan berikutan pandemik COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Ikuti temu bual saya bersama dengan Erma mengenai kerja-kerja amal yang dilakukannya ini. Okey, Erma, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Masih sihatlah. Alhamdulillah. 2 kali dah kuarantin. Oh, okey. Kontak rapat. Kontak rapat. Itu kat syuting ke ataupun dekat mana? Tak, waktu tu kita pergi hantar bantuan kepada orang miskin bersama Nabila Huda. Lepas tu dia positif. Makanya saya kuarantin sebelum raya. Sampailah raya, saya tak jumpa mak saya sampai hari ni. Hari ni dah habis kuarantin, dah gembira. Besoknya editor saya semua positif. Salah satu daripada editor tu adalah anak buah Badar yang masih tinggal dengan saya. Kita orang dinner sama-sama setiap hari masa time kuarantin tu. Allah, sambung lagi 2 minggu kuarantin. Jadi dah tak ada ertinya lah duduk rumah tu, macam tak ada apa-apa dah. Bagi orang yang masih lagi aktif dalam syuting, semua kan Erma kan. So macam Erma sendiri kadang-kadang rasa takut tak juga untuk buat penggambaran ni kan dengan situasi yang berlaku, dengan kes yang semakin tinggi. Kalau ditanya sekarang memang tak beranilah. Memang kita tak berani. Sebab it's not about money anymore. Bukan soal untung, bukan soal rezeki yang kita nak cari untuk company kita. Sebab kita juga ada tanggungjawab. Kita ada staff, pekerja yang kita kena bayar gaji. Kita tak boleh potong gaji diorang. Tetapi it's about nyawa orang. Kalau kita mempertaruhkan nyawa kru-kru saya ni, yang diorang pun ada family, saya rasa saya tak adil lah untuk lakukan tu. Jadi lebih baiklah buat masa ni kita tunggulah dulu. Walaupun sekarang kita tersiksa, tapi untuk kebaikan, tak apalah, kita sama-sama tersiksa. Okey Erma, macam hari ni kan Erma panggil untuk membantu golongan artis dan juga pekerja produksi kan. Okey, mungkin macam mana hasrat tu boleh timbul? Adakah diorang sebenarnya mengadu dengan Erma juga masalah yang mereka hadapi ketika pandemik ni? Sebenarnya kita dah buat ni daripada PKP 1 dulu tau, Bobo. Kita dah tolong beberapa orang masa tu. Kita bukan saja tu, kita buat hantar jugalah kat mana-mana yang kita rasa orang tengah susah. Kita buat. Antara saya, kita buat sendirilah. Tak ada ajak orang ramai-ramai. Tapi bila baru ni kita rasa macam ini lagi worst. The situation is getting worse. Maka Umi pun buat, saya pun buat. Lepas tu saya cakap, okey Umi, apa kata kita ajak kawan-kawan artis kita. Diorang war-warkan, ajak orang derma, walaupun RM1, walaupun RM50, tapi itu sangat bermakna bila dah kumpul. So kita panggil artis semua ada yang join. Jadi benda tu jadi besar. Pak ni seorang saja dalam masa tak sampai seminggu lah. Rasanya dalam 2-3 hari dia dah dapat collect RM15,000. Bukan dia collect daripada orang tau, dia hanya buat live. Buat live macam jom peminat-peminat dia, followers dia kata jomlah sama-sama kita tolong masuk yes. Apa ni dermakan pada dalam yayasan, tak kisah berapa pun. Jadi duit tu kita kumpulkan, sekarang ni kita dah dapat dalam dekat RM30,000 lebih. Hasil koleksi kita orang. Dalam beberapa hari je kita buat, yang kita tak minta duit daripada orang, kita cuba cakap, jomlah tolong Mel lah, bantu siapa-siapa nak bagi RM1 pun kita ambil, tak ada kisah. So kita dah dapat lebih kurang RM30,000 lebih. Dalam waktu yang sama, kita juga dah dapat 500
permohonan. Mana yang tengok kita punya live, dia orang susah. So, dia orang kena mohon dengan mengisi borang kat dalam kita punya website. Kalau hari tu yang kau tak datang, aku punya program yang aku launching, Sebuah Kehidupan tu kan, yang masa kau tak datang tu, itu adalah program Sebuah Kehidupan yang kita buat untuk kita bantu asnaf. Kan? Jadi program tu berlarutan sampailah sekarang PKP ni. Maknanya kalau siapa-siapa sekarang yang tengah dalam keadaan terdesak, ada ramai gila Bobo yang nak beli susu anak tak cukup duit. Yang nak bayar sewa rumah pun, sewa rumah lah paling malapetaka sekali kan. Kerana itu adalah duit. Sewa rumah, nak bayar kereta kan, kena keluar daripada rumah kalau tak bayar. Berapa bulan dah kita PKP, dah berapa bulan dah orang hilang pekerjaan. Jadi itu di antara benda-benda yang kita rasa, taklah kita ni kaya sangat, tapi kita dapat berkongsi lah sikit rezeki yang kita ada. Dan yang paling utama, kederat. Kederat yang saya ada ni untuk saya letih tau. Membuat live, jual baju. Aku kumbar satu almari baju aku tu semua. Kumbar cari baju mana tak pakai. Ada baju yang ada tag yang tak pakai lagi. Yang belum pakai. Rasanya tak boleh nak pakai dah. Mengikut saiz badan yang semakin gempal menawan kalbu ni. Maka tak berjual. Jual. So kita jual RM50. Kita bukan jual sebab kita artis jadi baju aku kau kena beli beratus-ratus, tak. Kita jual RM50, RM20, RM30. Dia ada orang beli Ya, dan kita dapat kumpul dekat RM5,000. Tapi macam sauna 2 hari punya kerja. Rumah tu jadi macam tongkang pecah. Penuh dengan baju-baju. Jual. Jadi, tetapi nikmat dia adalah bila kita dapat RM5,000 ni, yang kita akan bagi kepada tak tahu berapa orang yang akan dapat ni. Kalau satu orang 100, dah kita dapat 50 orang. Jadi itulah yang kita dah mampu buat. Nak syuting tak boleh. Macam orang kata, kenapa lah Irma nak peningkan kepala Macam diorang kan ada persatuan, artis ada persatuan, pekerja produksi ada persatuan sendiri. Kenapa Irma nak juga buat benda ni? Saya tak tahulah persatuan buat ke tak. Saya tak pastilah. Tetapi apa yang kita buat ni adalah kerana tanggungjawab kita sesama manusia. Dia bukan lagi soal persatuan, bukan lagi soal kumpulan atau apa. Itu soal individu, soal diri sendiri. Kalau kau rasa kau ada tanggungjawab, kau nak share rezeki yang kau ada, kederat yang kau ada untuk selamatkan, nak beri sedikit kebahagiaan kepada orang lain, ringankan beban orang lain, why not? Daripada kau duduk rumah, masak dan makan, itu je kerja aku PKP. At least sekarang aku ada lagi nak fikir nak buat live. Aku tak suka buat live pun sebelum ni. Aku jarang sangat buat live. Tetapi sekarang aku buat live. So malam-malam aku dapat share. Malam ni kita akan share dengan seorang suami yang kehilangan isteri dia kerana COVID. Malam ni kita akan share dengan doktor pakar yang berdepan dengan COVID. So live tu tak kisahlah 100 ke 200 orang tengok. Yang penting saya dapat share benda tu. Ada orang yang datang nak share kat dalam live, dia punya susah jual air tapi tak ada orang beli. Yelah, siapa nak pergi beli air kau masa tengah PKP ni? Nak keluar. Bapa kanser, suami baru lepas aksiden. So kita boleh cakap, kau ada kederat, kau ada 2 tangan 2 kaki, kerja lah cik duit. Orang lain pun boleh kerja, kenapa kau tak boleh kerja? Tak, kita tidak ada dalam situasi itu. Kita tak tahu. Bila ada segelintir pihak yang mengatakan artis ni asyik nak minta bantuan je kan, masa kau hidup senang, kau tak nak mengumpul. So pada Irma sendiri bagaimana? Okay. Setiap manusia, bukan saja artis lah, yang bernama manusia, ada rezekinya, ada dia punya takdir. Takkan kita nak apa orang kata cuak ataupun kita nak menyalahkan takdir. Takdir yang Allah berikan kepada engkau untuk hidup senang, itu takdir daripada Allah. Kalau orang bagi kau takdir untuk tak hidup senang, kau boleh ada banyak duit pun, tapi belum tentu kau bahagia. Orang ni mungkin tak ada duit, tapi dia bahagia. Jadi setiap manusia melalui fasa itu. Dan itu adalah takdir. Kenapa kita kena bersangka baik pada Allah bahawasanya apa yang Allah berikan pada kita, kita tak kira. Kau artis ke tak artis ke, kalau kau nampak artis ni satu dunia yang glamour, kau salah.
salah sangat-sangat. Tak semua. Bagi tahu saya artis Malaysia ni mana yang kaya raya. Yang kena gara-gara simpan duit. Mana? Yang kaya mana? Tak semua ada. Tak semua. Itu is based on kebijaksanaan juga kadang-kadang. Tapi kerja macam nak mati tau. Saya nak kata saya hidup senang, taklah. Tetapi mungkin kerana saya bila masuk dalam industri ni, saya dah tahu industri ini adalah industri yang belum tentu menjaminkan kau berada di puncak selama-lamanya. Maka saya prepare diri saya untuk buat company, untuk jadi director dan sebagainya supaya I can survive in this industry. Tapi orang lain mungkin dia tidak ada capability tu untuk menjadi director. Tak ada capability untuk membuka company. Maka dia terpaksa melalui journey untuk menjadi artis itu, yang mana makin kau lama di dalam industri ni, makin kurang payment kau, bukan makin tinggi. Makin tua kau, makin kurang payment kau. Bukan orang appreciate bakat. Orang luar, netizen tak nampak itu. Dia kena faham situasi itu. Jadi kalau bukan orang seni yang tak bantu orang seni, siapa lagi nak bantu orang seni? Saya tidak mahu berharap pada government. Saya tidak mahu berharap pada persatuan semata-mata. Apa yang saya mampu buat, walaupun kita ada 3-4 orang kawan seni, kalau kita boleh keluar RM1 pun, kalau kita dapat meringankan bebannya, kita akan keluarkan. Jadi saya rasa itu tanggungjawab kita. Okey, Emma, menguruskan hal ehwal bantuan ni bukan mudah sebab kita bertemu dengan pelbagai ragam. Mungkin ada yang itulah sampai marah-marah lah, mungkin lah itu pernah berlaku pada Irma. Mungkin Irma boleh kongsi sedikit pengalaman itu. Oi, macam-macam kerenah lah kita jumpa. Ya Allah, ya Tuhanku. Nak cerita pasal benda ni. Ini bukan apalah. Ini orang kata attitude lah juga, kan? Kita nak bagi derma, kita kena marah pun ada juga, kan? Kenapa nak tanya banyak soalan? Kenapa nak tanya ni, nak tanya tu? Kenapa nak kena isi borang? Kenapa nak tahu ni? Kenapa nak tahu tu? Saya nak beritahulah bahawasanya duit yang kita ambil tu, walaupun RM1, walaupun RM50 daripada orang, adalah amanah dia kepada saya untuk menyerahkan kepada orang yang selayaknya menerima. Saya sendiri haram makan walau sebutir beras pun daripada ini, kerana ini adalah niat orang nak sedekah. Jadi bila saya dapat, dah tentulah saya kena cek. Kadang-kadang orang marah lah, tanya lebih-lebih. Anak ni ada berapa, dah kerja dah tak kerja berapa lama, mestilah nak tahu. Supaya kita tahu, kena marah. Ada juga yang mengambil kesempatan. Macam contohnya 2 hari berlemois kita buat live, jual baju, tunggang terbalik. Makan tak ke mana, minum tak ke mana, tunggang terbalik. Lock. Kita nak beli lock. Akhirnya bila kita dah habis, kita tengok ada sebahagian yang dia lock tu sebenarnya dia tak bayar pun. Padahal ada orang lain, Allah saya nak. Tapi kerana dia main-main dan kita tak dapat jual benda tu. Ada juga yang macam tu. Ada juga yang DM tepi ni, jangan ceritalah. Yang sampai tak larat nak buka DM ni. DM nak bantuan dengan sejarah dia punya cerita tu, kesusahan dia, gambar yang dia hantar, gambar anak, gambar mak, gambar apa segala macam kesusahannya gambar. Tapi bila kita pergi ke IG dia private. Kenapa kau private IG kau? Apa yang kau cuba nak selindungkan? So apa yang saya harapkan daripada yang kat luar sana adalah kejujuran. Jujurlah. Kalau kau rasa kau memang memerlukan, you are welcome. Kita memang akan bagi. Tapi janganlah ambil kesempatan atas ni. Kerana kesempatan yang kau ambil tu, mungkin hak yang kau ambil tu adalah hak orang lain yang sebenarnya orang ni tak makan. Dia lagi tersiksa. Tapi sebabkan kau ambil dulu, maka dia tak dapat, tak ke dosa besar. Kan? Jadi saya berharap kat luar sana, jangan ambil kesempatan. Ini bukan game apa-apa. Ini adalah benda yang kita buat untuk bantu orang, bukan untuk main-main. Okey, perancangan Emma selepas ni untuk meneruskan kerja-kerja amal ni, dia macam nak lebih ramai artis ke atau bagaimana ke nak turut sama dalam untuk join program ni? I wish I can do that lah. Kalau saya berharap saya dapat kumpul seramai mana yang artis yang boleh. Kerana orang masyarakat memandang artis ni hanya sebagai penghibur semata-mata. Namun kami juga ada naluri kemanusiaan dan kita juga boleh buat kerja kebajikan. Dan kalau saya boleh kumpul lagi ramai artis, lagi banyak
dana kita boleh kumpul daripada hasil followers mereka, lagi banyak orang kita boleh tolong. Dan ini adalah contribution daripada anak seni kepada masyarakat, kepada rakyat. Jadi itulah impian dan harapan saya kalau saya boleh bergabung dengan ramai lagi artis kat luar sana. So far kita dah ada, tapi kalau lagi ramai, lagi best lah, of course. Demikianlah tadi temu bual saya bersama dengan Emma Fatimah. Teruskan menyaksikan kapsul hiburan BHTV Apa Kes minggu depan dengan paparan yang lebih menarik. Sekian, terima kasih. Bye.